Hai, okey. Terima kasih sebab sudi lagi menonton video saya pada kali ini. Saya Zahid dan hari ini saya akan kongsikan tentang apa itu subjek dan apa itu predikat. Nak tahu apa itu subjek predikat? Jadi, kena teruskan tonton video ni. Alright? Di akhir video ini, anda semua akan dapat pastikan mana satu subjek, mana satu predikat, dan juga mesti semua dapat tulis pola ayat dengan baik. Okey, nak tahu tak apa kepentingan subjek predikat ni? Bila kita tahu apa tu subjek, apa tu predikat, okey, struktur ayat kita lebih kemas, tata bahasa kita juga lebih betul. Okey, jadi kepentingan nak tahu subjek predikat ni supaya kita dapat berbahasa dengan lebih betul dan juga tepat. Okey, jadi jom kita tengok apa tu subjek, apa tu predikat. Alright, dekat belakang saya ni ada sedikit nota mengenai apa itu subjek dan juga apa itu predikat. Kita pergi satu persatu. Okey, apa itu subjek? Subjek adalah perkara, okey, yang diterangkan. Okey? Yang diterangkan. Maksudnya siapa? Okey, dia diterangkan. Okey, benda tu dia diterangkan. Sesuatu itu diterangkan. Jelas Okey, manakala predikat pula dekat sini bermaksud perkara yang menerangkan. Okey? Perkara yang menerangkan. Jadi, kita tengok pula apa bentuk-bentuk dia. Okey? Untuk subjek, kebiasaannya, okey, adalah terdiri pada frasa nama. Okey? Di mana kata ganti nama diri, kata nama am, kata nama khas dan segala jenis kata nama lah. Okey? Seterusnya, kadang-kadang ada juga kadang-kadang ada juga frasa kerja ataupun frasa adjektif yang berfungsi sebagai subjek. Jadi dalam keadaan ni kita boleh terima dia sebagai subjek. Jelas Jadi kita akan tengok contoh. Seterusnya, untuk predikat, predikat ni boleh terdiri pada 4 jenis frasa. Yang pertama, frasa nama. Yang kedua, frasa kerja. Yang ketiga, frasa sendi nama. Dan yang terakhir, frasa adjektif. Jelas Kita tengok satu contoh. Nampak tak? Man sedang bermain bola. Okey? Mana subjek dia? Okey, subjek dia ialah man. Jelas Sebab man adalah perkara ataupun sesuatu ataupun seseorang yang perlu diterangkan. Apa yang nak menerangkan dia? Okey, sedang bermain bola. Nampak tak? Bermain bola. Ini adalah predikat di mana dia menerangkan man ni. Jelas Okey, dekat sini man ni frasa apa? Okey, man adalah nama. Jadi dia adalah frasa nama. Okey. Kemudian frasa yang kedua ni, sedang ni bukan Okey. Kita tengok yang bermain. Sebab sedang ni bukan frasa nama, bukan frasa kerja, frasa sendi nama pun bukan, frasa adjektif pun bukan. Jadi kita tengok perkataan yang seterusnya. Bermain. Bermain ni frasa apa? Kata apa ni? Bila dia kata kerja, bermaksud dia ialah frasa kerja. Okey. Jadi ini adalah pola ayat. Jelas Jadi subjek dekat sini ialah man, iaitu frasa nama. Sedang bermain bola adalah frasa kerja. Jelas tak? Alright. Jadi dekat belakang ni merupakan contoh-contoh untuk subjek. Kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis kata yang boleh dijadikan sebagai subjek. Kita pergi yang pertama. Kata nama am. Okey. Kata nama am. Contoh ayat dia. Buku itu amat bermutu. Buku itu amat bermutu. Jadi kita bahagikan dua. Cari mana satu predikat, mana satu subjek. Okey? Dan tentulah yang depan ni subjek, betul? Buku itu. Nampak tak? Kata nama am, buku. Okey? Yang kedua, kata nama khas. Kata nama khas ialah yang bila dekat mana-mana pun dia kena huruf besar. Okey? Jadi kita tengok dekat depan ni Amir. Amir ni walaupun dia dekat belakang, huruf dia still masih lagi huruf besar, betul? Jadi Amir. Okey? Ini adalah subjek dia. Jelas Seterusnya, kata nama terbitan. Apa itu kata nama terbitan? Kata nama terbitan ni adalah kata kerja ataupun kata adjektif yang menerima imbuhan, tak kisahlah awalan ke, apitan ke, okey,
Dan bila dia terima imbuhan je, dia akan jadi kata nama. Seperti contoh, masakan ibu. Ini adalah subjek bagi ayat ni. Nampak masakan. Masak kata kerja. Tapi bila terima imbuhan akhiran an, dia jadi kata nama. Itu sebabnya dipanggil kata nama terbitan. Jelas Seterusnya, kata ganti nama diri. Ini paling senang. Okey. Dia sedang membaca buku. Dialah. Okey, tak kisahlah saya ke, dia ke, mereka ke. Okey. Dia sedang membaca buku. Jadi dia ni adalah subjek. Okey. Seterus, kata ganti nama tunjuk. Ini dia bukan ada ganti nama diri dan sebagainya, tapi ini. Itu adalah kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk. Kita tengok ayat dia. Itu kereta bapa saudara saya. Itu. Nampak tak permulaan ayat dia? Ialah itu. Okey, jadi ini adalah subjek. Jelas Seterusnya, kata kerja. Ini yang saya terangkan tadi bila saya cakap kata kerja juga boleh berfungsi sebagai frasa nama. Okey? Inilah yang saya katakan tadi, kata kerja boleh berfungsi sebagai subjek. Okey? Bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. Okey? Tak ada kata nama kat sini. Kat depan. Okey? Kata kerja, bersenam. Bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. Bersenam ni ada di permulaan ayat. Jadi dia adalah kata kerja yang berfungsi sebagai subjek dalam ayat. Jelas Dan yang terakhir, kata adjektif. Sama juga dengan kata kerja, dia adalah satu jenis kata yang berfungsi sebagai subjek. Boleh diterima. Okey, kita tengok contoh ayat. Besar tidak bererti kuat. Nampak tak besar? Besar ni adalah satu kata adjektif. Dan bila dia di depan, dia berfungsi sebagai subjek. Tak salah ayat ni, betul. Besar tidak bererti kuat. Sama juga dengan atas, bersenam dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, tak semestinya kena ada kata nama. Jelas Okey, ini adalah contoh untuk subjek. Kita tengok pula contoh untuk predikat. Alright, jadi dekat belakang saya merupakan contoh ayat bagi predikat. Okey, predikat ni boleh terdiri daripada 4 jenis frasa. Yang pertama, frasa nama. Yang kedua, frasa kerja. Yang ketiga, frasa sendinama. Dan yang terakhir, frasa adjektif. Jadi, jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, frasa nama. Okey, ayat dia ialah buku itu kepunyaan saya. Okey, buku itu adalah frasa nama, betul? Okey, sebab apa? Buku ni adalah kata nama am. Okey, kepunyaan saya. Tanda kat. Kepunyaan kata apa? Kepunyaan sebenarnya adalah kata nama sebab dia terima imbuhan ke an. Okey? Saya pun kata nama juga. Jadi kat sini bila kata nama dia jadi frasa nama. Okey? Walaupun tadi kalau kepunyaan ni kita tukar dengan ayat lain, bukan frasa nama. Kalau kita tukar sedang ke ataupun bukan daripada 4 kategori ni, dia akan jadi frasa nama juga. Sebab apa? Sebab ada saya. Tapi kepunyaan ni adalah frasa nama. Okey, kata nama. Jadi ini adalah kata nama dan ini juga kata nama. Jadi dia ialah frasa nama. Jelas Seterusnya, frasa kerja. Okey, frasa kerja kita tengok ayat untuk predikat. Ayat dia ialah adik sedang mandi di sungai. Adik adalah frasa nama, di mana dia adalah apa? Kata nama khas. Okey, sedang mandi di sungai. Okey. Okey, kita tengok contoh ayat bagi frasa kerja. Adik adalah subjek, di mana dia adalah kata ganti nama diri. Okey, sedang mandi di sungai. Ini adalah predikat. Okey, sedang dia tak tergolong dalam mana-mana 4 frasa ni. Okey, jadi kita tengok selepas sedang ada mandi. Mandi tu adalah kata kerja. Jadi bulatkan yang pertama ni, ini adalah frasa kerja. Jelas Jangan ambil belakang, ambil yang paling awal, ambil paling depan sekali. Okey, dalam predikat kita kena tengok mana dia datang dulu. Okey, seterusnya frasa sendi nama. Contoh ayat dia ialah pen itu di atas meja. Kita tengok pen itu adalah subjek. Di atas meja adalah predikatnya. Anda mungkin keliru
Sebab apa? Di atas. Oh, tak tahu lah tergolong pada mana. Okey, ada meja. Bulat meja. Dah, salah Sebenarnya D ni, okey, adalah kata sendi nama. Jadi predikat ni tergolong dalam frasa sendi nama. Jelas? Yang terakhir, frasa adjektif. Ayat dia, rumah nenek terlalu besar. Rumah nenek ni adalah subjek dan predikatnya adalah terlalu besar. Okey, terlalu ni adalah kata penguat, di mana kita tengok seterusnya besar ni adalah frasa adjektif. Okey. Jadi predikat untuk ayat ni ialah terlalu besar, tergolong dalam frasa adjektif sebab ada besar. Besar ni adalah kata adjektif. Jelas Okey, itu sahaja untuk subjek dan predikat. Kita tengok latihan. Okey, dekat belakang saya ada beberapa ayat yang kita akan buat latihan. Okey. Yang pertama, dia pengetua baru di sekolah itu. Ayat yang kedua, Arif belum makan dari semalam. Ayat ketiga, buah jambu ini sangat manis. Ayat keempat, surat ini daripada peguam ayah. Ayat yang kelima, pandai budak itu membaca. Okey, saya nak minta anda semua yang tengok video ni, tolong hentikan sekejap video ni, buat jawapan dulu. Okey, ingat jujur dengan diri sendiri, nak pandai kan? Okey, dan kita akan bincang sekejap lagi. Ayat yang pertama, dia pengetua baru di sekolah itu. Dia adalah subjektif, di mana ini adalah frasa nama sebab dia kata nama. Okey, seterusnya pengetua baru di sekolah itu. Ini adalah kata nama. Bila dia mula dengan kata nama, jadi pola dia adalah frasa nama campur frasa nama. Jelas Yang kedua, Arif belum makan dari semalam. Okey, kita tandakan sama juga. Okey, Arif frasa nama. Belum, bukan kan? Selepas belum adalah makan, kata kerja. Jadi polanya adalah frasa nama campur frasa kerja. Jelas? Yang ketiga, buah jambu ini sangat manis. Okey, buah jambu ini sangat manis. Buah jambu, frasa nama. Sangat manis, kata penguat. Ini adalah frasa adjektif. Okey, jadi frasa nama campur frasa adjektif. Yang keempat, surat ini daripada peguam ayah. Surat ini. Okey, surat frasa nama daripada peguam ayah. Kata sendi nama. Jadi pola ayatnya ialah frasa nama campur frasa sendi nama. Dan yang terakhir, pandai budak itu membaca. Pandai. Okey, ini adalah frasa adjektif. Budak, frasa nama. Jadi ini adalah frasa adjektif campur frasa nama. Senang kan? Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau ada sebarang pertanyaan, jangan lupa komen, like dan juga subscribe video channel kami. Okey? Ataupun layari laman web kami eTuition.my, ataupun kalau nak follow social media eTuition. Okey? Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.